Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk sains tingkatan 2, bab 3, nutrisi, kita akan teruskan dengan subtopik 3.2 kepentingan gizi seimbang. Dalam subtopik ini, kita akan membincangkan tentang gizi seimbang, faktor mempengaruhi keperluan kalori seseorang, nilai kalori makanan, bagaimana merancang gizi seimbang, dan akhir sekali, apakah kepentingan bagi mengekalkan kesihatan. Jadi, mari kita lihat apakah dia gizi seimbang. Gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi, keyword dia ialah pemakanan. Ini yang cikgu nak highlightkannya. Pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan. Yang diperlukan oleh tubuh badan dalam kuantiti yang betul. Ini juga adalah keyword yang penting. Dan ingin cikgu ulang kaji kembali, apakah dia kelas makanan? Kelas makanan yang pernah kita pelajari sebelum ini antaranya ialah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, pelawas, dan akhir sekali ialah air. Ini adalah 7 kelas makanan yang perlu ada, dan gabungan ketujuh-tujuh kelas makanan ini akan menghasilkan gizi seimbang. Tetapi dengan syarat setiap kelas ini perlulah diambil dalam kuantiti yang betul. Maksudnya mestilah ada kelas makanan yang kita boleh ambil banyak, dan sementara ada kelas makanan di sini yang kita hanya perlu ambil dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Jadi, oleh itu, mari kita pelajari tentang piramid makanan. Apakah kelas makanan yang perlu diambil dengan banyak dan apakah yang perlu diambil dengan kuantiti yang sedikit. Ya, ini adalah piramid makanan. Jelaskan. Mari kita lihat step by step. Kita bermula dengan bawah sekali. Ini adalah yang paling banyak perlu kita ambil dalam beberapa sajian dalam masa satu hari. Contohnya ialah nasi, mi, roti, bijirin dan ubi. Ini kita kenali juga sebagai karbohidrat. Kita boleh buat ulang kaji sedikit je. Karbohidrat ini penting untuk bekalkan tenaga. Dan biasanya apabila anda makan karbohidrat ni, perut anda akan rasa kenyang saja. Antara cadangannya yang paling daripada KKM, iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia, karbohidrat ini adalah kelas makanan yang paling banyak perlu kita makan, dengan sajian antara 4 hingga 8 sajian dalam masa satu hari. 4 hingga 8 sajian. Seterusnya pula yang kita perlu ambil banyak selepas karbohidrat ialah sayur-sayuran dan buah-buahan. Mari kita lihat dulu sayur-sayuran. Sayur-sayuran seperti kat sini kita boleh nampak ya. Tomato, kubis, cili, bawang dan sebagainya. Sayur-sayuran dicadangkan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, kita perlu ambil 3 sajian sehari. Sementara untuk buah-buahannya seperti tembikai, nanas, anggur, 2 sajian sehari. Jadi sayur dan buah-buahan berada pada aras yang bawah, antara yang bawah, yang mana kita perlu makan banyak. Seterusnya ialah kita naik ke atas lagi. Ini adalah ayam, daging, telur, ikan, kekacang, susu dan produk tenusu. Dan ini adalah protein. Termasuklah susu dan tenusu juga adalah protein. Mari kita lihat. Untuk ayam, daging dan telur lebih kurang setengah sehingga 2 sajian sehari.
Manakala ikan satu sajian sehari, kekacang setengah hingga 2 sajian sehari. Okey, apakah maksud kekacang di sini? Kekacang ini merangkumi kacang tanah ataupun sayur-sayur yang berjenis kacang, ataupun juga kacang soya, yang makanan yang berasaskan soya macam seperti tahu, ataupun air soya itu sendiri, dan juga tempe. Itu semua adalah protein ya. Dan seterusnya, selain daripada ayam, daging, telur, ikan, kekacang, susu dan produk tenusu juga kita boleh ambil dalam sajian 1 hingga 3 sajian sehari. Produk tenusu ini juga membawa maksud keju, yogurt dan sebagainya yang berasaskan daripada susu. Okey, dan last sekali adalah lemak, minyak, gula dan garam. Okey, kita tetap memerlukan lemak, minyak, gula dan garam ini, tetapi dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Jika kita makan dengan kuantiti yang banyak ya, untuk lemak, minyak, gula dan garam ini, ia akan menjejaskan kesihatan tubuh badan kita. Okey, jadi kalau kita lihat di sini ya. Okey, cikgu akan sharekan di sini. Ini adalah piramid makanan yang kosong. Jadi kita dapat lihat di sini, ini adalah karbohidrat. Kita boleh ulang balik karbohidrat. Di sini pula adalah sayur, juga buah-buahan. Okey, sebagai pelawas, vitamin, mineral. Okey, itu antara kebaikan sayur dan buah-buahan. Ada 3 lah kelas makanan yang merangkuminya. Seterusnya adalah protein. Okey, kelas makanan yang kedua. Dan yang atas sekali adalah kelas makanan lemak. Okey, jadi berdasarkan piramid makanan ini, okey, dan apabila ke bawah, jadi kita perlu ambil dengan kuantiti yang lebih banyak ya. Kita ambil dengan banyak, kuantiti yang banyak. Sementara dekat semakin ke atas, kita perlu ambil semakin sedikit sahaja. Jadi beginilah. Okey, ini sedikit dan makin lama makin turun ke bawah piramid, ianya jumlahnya akan makin besar. Okey, jadi kita perlu makan yang lebih banyak compare dengan ke atas yang sikit sahaja. Okey, ini adalah piramid makanan yang dicadangkan oleh pihak KKM kita. 4 hingga 8. Okey, sayur-sayuran 3, buah-buahan 2, produk tenusu 1 hingga 3, dan untuk daging ayam biasanya setengah, 1 ataupun paling maksimum 2 satu hari, dan seterusnya ini kita hanya makan sedikit sahaja. Okey, kita dah ulang 2 kali. Mari kita lihat pula ya, pinggan sihat Malaysia. Ya, okey, model ini telah pun disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, yang terbaru untuk membantu rakyat Malaysia untuk mendapatkan gizi seimbang. Suku-suku separuh. Ini adalah pinggan sihat Malaysia. Mari kita lihat sama-sama. Okey, untuk satu sajian, okey, kita perlukan suku nasi, mi atau roti atau bijirin atau pasta ataupun produk bijirin ataupun ubi. Hanya suku sahaja ya, suku yang pertama. Suku yang kedua pula merangkumi ikan, ayam, daging dan kekacang. Jadi kita boleh lihat di sini, ini ada suku yang kedua ini adalah protein dan suku yang pertama ini adalah karbohidrat. Sementara separuh lagi, suku-suku separuh separuh pinggan anda perlu dipenuhi dengan sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Ya, mesti menjadi persoalan anda. Tadi kita dah pelajari bahawa KKM mencadangkan supaya karbohidrat diambil dengan paling banyak di bawah. Okey, tapi kenapa dalam pinggan sihat Malaysia yang paling banyak ialah sayur-sayuran dan buah-buahan? Okey, di sini cikgu ingin ingatkan anda, kita berbincangkan tentang bilangan sajian sehari. Bermaksud berapa kali atau berapa kerap anda perlu mengambilnya. Okey, karbohidrat di bawah ini kita perlu ambil dengan kerap, terutamanya bagi orang yang menggunakan tenaga dengan banyak dalam aktiviti seharian, kerana karbohidrat dapat membekalkan tenaga. Okey, jika anda kurang karbohidrat, anda tidak
akan bertenaga dan tidak mampu untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang berat. Okey, tetapi dalam satu sajian, kuantiti karbohidratnya bukan yang paling banyak. Okey, dalam satu sajian kuantitinya hanya suku sahaja. Okey, tetapi dia perlukan 4 hingga 8 sajian sehari bagi satu sajian suku sahaja karbohidrat. Okey, jadi sekarang mari kita lihat suku yang pertama. Suku yang pertama kat sini jelas dia ialah karbohidrat. Karbohidrat. Okey, iaitu daripada nasi, pasta, roti. Sebab itulah semua itu mengenyangkan anda. Okey, yang kedua, suku kedua pula ini adalah ikan, ayam, daging, kekacang, susu, hasil tenusu. Ini adalah protein. Okey, dan yang separuh ini yang anda nampak paling banyak dalam pinggan makanan kita. Okey, bukan nasi ya, tetapi sayuran. Dan juga lagi satu yang penting ialah buah-buahan. Tapi sayur adalah perlukan banyak. Okey, ini macam cikgu cakap tadi, merangkumi banyak kelas makanan, iaitu melibatkan vitamin, mineral, pelawas, dan juga ada kebanyakan dalam buah-buahan ini mengandungi kandungan air yang banyak. Jadi merangkumi 4 kelas makanan di sini. Okey, baik. Sekarang mari kita pelajari pula apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan kalori. Apakah maksud keperluan kalori? Keperluan kalori adalah berapa banyak kita perlu ataupun kita memerlukan, badan kita memerlukan makanan. Okey, ada orang memerlukan makanan yang banyak, ada orang yang hanya memerlukan makanan yang sedikit sahaja. Dah cukup untuk badan dia. Okey, jadi kita lihat faktor-faktornya. Faktor yang pertama adalah saiz badan. Okey, kita lihat di sini ya. Ini saiz badan yang besar, ini saiz badan yang kecil. Okey, untuk keperluan kalori ini, saiz badan besar memerlukan makanan lebih banyak. Okey, berbanding dengan, cikgu tulis kat sini banyak ya. Banyak ni maksudnya makanan lah keperluan dia. Berbanding dengan saiz badan yang kecil, ianya lebih ianya kurang memerlukan kalori ataupun tidak banyak memerlukan makanan. Nanti kita akan bincang tentang ini. Yang kedua adalah umur. Umur di sini cikgu nak tunjukkan gambar, iaitu orang dewasa, orang yang tua, dewasa dan juga kanak-kanak. Okey, kita boleh lihat di sini. Selain daripada kanak-kanak, remaja juga kita kategorikan sama dengan kanak-kanak lah. Dewasa ini termasuklah juga dengan orang yang sudah tua, iaitu warga emas. Okey, bagi kanak-kanak dan remaja, mereka memerlukan kalori ataupun makanan yang lebih banyak, okey, daripada orang yang dewasa ataupun orang tua. Okey, nanti kita akan pelajari lagi kenapa. Yang seterusnya adalah pekerjaan. Di sini kita dapat lihat ya, pekerjaan yang berat seperti mana buruh dekat tempat pembinaan ataupun yang tukang angkat barang-barang berat. Juga okey, seorang pekerja di pejabat yang hanya duduk sahaja sepanjang hari di hadapan komputer dan melakukan kerja-kerja pengkeranian. Jadi ia tidak memerlukan banyak tenaga ataupun kekuatan fizikal. Jadi untuk yang bekerja berat memerlukan makanan yang lebih banyak. Okey, mereka perlu makan dengan banyak kerana memerlukan kalori yang banyak, kerana menggunakan tenaga yang banyak. Berbanding dengan yang kerja pejabat, okey, kalori yang digunakan adalah lebih rendah. Jadi kurang makanan diperlukan. Okey, untuk jantina pula, okey, kita boleh nampak di sini ya, perempuan biasanya membaca buku, menjahit, memasak. Okey, sementara lelaki biasanya lebih aktif, bermain bola kan. Jadi lelaki memerlukan lebih banyak makanan
kerana perlukan banyak tenaga berbanding dengan perempuan yang kurang memerlukan banyak makanan. Sebab itulah lelaki makan lebih banyak daripada perempuan biasanya. Okey, seterusnya adalah tahap kesihatan. Kita dapat lihat di sini ya. Ada yang sihat sedang berjoging dengan sihatnya, sementara ada yang sedang sakit di hospital. Jadi, yang sihat ini mereka tidak memerlukan makanan yang banyak ataupun kalori yang banyak, yang tinggi. Okey, berbanding. Okey, perlu, tapi jika kita bandingkan dengan yang sakit, ianya lebih, banyak pula. Ini kurang. Okey, cikgu silap. Okey, saya cancelkan. Okey, ini kurang ya. Okey, berbanding dengan yang sakit, ianya lebih banyak memerlukan kalori. Sebenarnya yang sakit perlukan makanan yang lebih seimbang, kuantiti, beberapa kelas makanan yang perlu diambil dalam kuantiti yang agak banyak berbanding yang lebih sihat. Okey, dan seterusnya ialah iklim. Iklim panas seperti Malaysia, okey, dan juga iklim yang sejuk seperti di kutub utara dan kutub selatan atau negara-negara beriklim 4 musim. Okey, di tempat iklim yang panas biasanya kita kurang memerlukan kalori berbanding dengan mereka yang berada di tempat yang sejuk, yang perlu makanan yang lebih banyak untuk menstabilkan suhu badan mereka. Okey, jadi ini adalah 6 faktor yang penting, iaitu saiz badan, umur, pekerjaan, jantina lelaki dan perempuan, tahap kesihatan sihat dan sakit, dan iklim panas ataupun sejuk. Jadi daripada sini kita dapat lihat yang paling banyak memerlukan makanan atau yang kena makan banyak, okey, yang kena makan banyak ialah yang berbadan besar, kanak-kanak atau remaja, yang bekerja berat memerlukan kekuatan fizikal, lelaki yang lebih sakit, dan juga di tempat yang lebih sejuk. Ini adalah mereka-mereka yang memerlukan kalori yang lebih tinggi. Okey, kita akan teruskan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan kalori tadi, tapi kita akan bincangkan mengapakah ya. Okey, yang pertama tadi adalah saiz badannya. Kita dah tengok tadi badan yang saiz besar dengan saiz yang kecil. Ini adalah yang nombor pertama. Okey, kenapakah? Okey, yang keperluan kalori yang tinggi iaitu yang bersaiz besar. Perlu lebih banyak tenaga sebenarnya. Okey, cuba kalau kita lihat ya, pertandingan berlari 100 meter antara yang besar dan yang kurus. Yang besar perlu berlari dengan beban badannya yang lebih berat berbanding dengan yang lebih kurus dengan beban badannya yang tidak terlalu berat. Yang ringan saja. Jadi tidak banyak tenaga diperlukan, sedangkan yang berbadan besar perlu tenaga yang lebih banyak untuk carry badan sendiri, jisim badan sendiri. Jadi dia memerlukan lebih banyak tenaga berbanding yang lebih kecil. Jadi perlu lebih banyak makanan. Okey, perlu lebih banyak kalori dan makanan. Okey, jadi berbeza dengan yang berbadan kecil. Okey, tenaga bagi saiz badan kecil kurang, okey, adalah rendah ataupun kurang ketika bagi melakukan aktiviti harian. Jadi tidak perlu banyak makanan, okey, ataupun tidak mempunyai keperluan kalori yang tinggi sangat. Okey, yang kedua pula ialah umur. Faktor umur tadi, okey, contohnya ialah yang memerlukan kalori tinggi adalah kanak-kanak dan remaja. Kerana mereka perlu lebihkan makanan dalam kelas karbohidrat. Okey, kenapa cikgu cakap karbohidrat? Kerana kanak-kanak dan remaja ini biasanya mereka aktif. Mereka pergi ke sekolah, petang bermain di padang, kemudian melakukan kerja rumah, membantu ibu bapa mereka, bermain lagi. Jadi mereka sangat aktif dalam kehidupan harian mereka. Okey, selain itu mereka juga memerlukan protein yang banyak. Okey, protein yang tinggi untuk
pertumbuhan badan mereka yang sedang membesar. Okey, selain daripada mereka juga memerlukan mineral yang bersesuaian lah untuk membesarkan tulang dan gigi mereka yang sedang membesar. Okey, jadi disebabkan mereka memerlukan karbohidrat yang tinggi, protein yang tinggi dan mineral yang agak tinggi berbanding dengan orang dewasa, jadi mereka memerlukan kalori yang lebih tinggi. Okey, berbanding dengan dewasa yang kurang aktif, okey, ini keyword dia, dan juga proses pertumbuhan badan yang rendah, berjalan dengan perlahan. Okey, yang seterusnya ialah yang ketiga, melibatkan pekerjaan. Okey, pekerjaan di sini yang memerlukan kalori tinggi adalah kerja berat kerana memerlukan kekuatan fizikal dan banyak tenaga. Jadi, kelas makanan yang perlu dimakan dengan banyak oleh mereka adalah karbohidrat. Okey, untuk membekalkan tenaga bagi melakukan kerja-kerja yang berat itu. Dan selain itu, mereka juga memerlukan protein yang tinggi. Okey, bukan untuk pembesaran seperti kanak-kanak dan remaja, tetapi lebih memfokus dalam membina otot. Jadi otot kita memerlukan protein untuk membesar. So semakin besar otot, semakin kuatlah tangan kita tu, sebab otot tu sangat kuat. Okey, yang seterusnya untuk kalori yang rendah pula, iaitu yang kerja ringan ataupun di pejabat, yang mana tidak perlukan kekuatan fizikal dan kurang tenaga digunakan. Okey, yang keempat pula adalah jantina. Okey, lelaki memerlukan kalori yang lebih tinggi kerana mereka lebih berotot berbanding dengan perempuan. Macam cikgu cakap tadilah, untuk berotot ini kita perlukan protein yang banyak, jadi perlukan kalori yang tinggi. Okey, selain daripada itu, lelaki juga biasanya bekerja lebih berat daripada perempuan, jadi banyak tenaga diperlukan. Okey, jadi banyak tenaga dan berotot berbanding dengan perempuan yang kurang berotot dan hanya melakukan kerja-kerja yang ringan saja kerana tidak tidak kuat ototnya, kan, kurang berotot. Okey, yang seterusnya ialah yang kelima, iaitu tahap kesihatan. Okey, orang yang sakit memerlukan kalori yang lebih tinggi kerana perlukan makanan ataupun nutrisi. Cikgu lebih suka nutrisi. Nutrien ini merangkumi seperti vitamin, minerals dan juga protein. Okey, kerana lemah dan badan dia juga perlukan makanan yang bagus untuk menjadi lebih sihat dan bertenaga. Okey, jadi bertenaga perlukan karbohidrat, kemudian perlukan protein untuk merangsang mensintesiskan antibodi dalam badan, juga vitamin untuk melawan jangkitan penyakit. Okey, ataupun mineral yang mana dapat biasanya ada yang sakit akibat kekurangan mineral, jadi kita perlukan mineral itu untuk mengatasi penyakit tersebut. Okey, dan untuk yang kurang kalori rendah ialah orang yang sihat. Okey, kerana keperluan nutrisi berbanding dengan orang sakit adalah berbeza, ya. Orang sakit lebih memerlukan nutrisi. Okey, dan yang terakhir untuk faktor-faktor mempengaruhi keperluan kalori adalah iklim. Okey, iklim yang tinggal di sejuk perlu kalori lebih tinggi kerana cepat hilang haba. Okey, haba badannya biasanya hilang ke persekitaran. Jadi cikgu nak tambahlah badan. Jadi apabila kalaulah tak cukup makanan, tidak ada simpanan lemak yang ada banyak pada badan, jadi haba, tiada penebat haba, jadi haba daripada badan boleh keluar ke persekitaran yang sangat sejuk. Akhirnya badan akan kurang haba dan sangat sejuk, dan ini boleh membawa maut. Okey. Selain daripada itu, iklim sejuk juga perlu banyak makanan untuk mereka mengekalkan suhu badan mereka yang normal. Okey, berbeza dengan yang tinggal di iklim panas, dengan yang mana hanya memerlukan kalori yang rendah kerana
kita tidak mahu menyimpan haba, sebaliknya kita mahu membebaskan haba. Jadi kita nak bebaskan, mengeluarkan haba daripada badan kita. Okey. Jadi kita tak perlukan makanan yang banyak, kerana jika kita makan makanan yang banyak, di tempat yang iklim panas, maka badan kita akan menghasilkan lagi banyak haba. Proses daripada respirasi makanan itu tadi. Jadi ini adalah sebab mengapa beberapa faktor ini mempengaruhi keperluan kalori sama ada tinggi ataupun rendah. Dan ini sangat penting untuk soalan struktur, menjawab soalan struktur. Ada juga dalam objektif dan juga untuk soalan kita akan teruskan dengan nilai kalori makanan. Makanan kita mengandungi 3 kelas yang asas. Cikgu ulang sekali lagi sampailah anda percaya. Ingat ya. Yang pertama macam biasa, kelas asas dia ialah karbohidrat. Roti, nasi, biji bean. Yang kedua pula adalah protein, ikan, ayam, susu, hasil tenusu ke kacang, dan yang ketiga ialah lemak. Iaitu minyak, sayur ataupun juga lemak daripada haiwan. Tetapi ketiga-tiga ini menghasilkan kuantiti tenaga yang berbeza apabila dibakar. Dibakar di sini bermaksud ialah apabila badan kita, makanan ini telah diproses di dalam badan kita. Dan ketiga-tiga ini menghasilkan tenaga yang berbeza-beza. Ada yang banyak menghasilkan tenaga, ada yang menghasilkan tenaga yang sedikit. Jadi sebelum kita tengok macam mana tenaga ini, mari kita tengok dulu unit tenaga. Ataupun kita juga akan mempelajari tentang unit kalori. Yang pertama di sini cikgu nak tunjukkan. 1 kalori adalah sama dengan kos 4.2 joule. Untuk joule, tenaga biasanya kita ukur menggunakan joule. J-O-U-L-E, joule. Sementara untuk kalori kita guna kalori lah. Jadi 1 kalori, biasanya singkatan untuk kalori kita gunakan CAL. Kalau ada CAL ini bermaksud kalori. Sementara singkatan bagi unit joule pula adalah J besar. Ini sahaja. J besar dan CAL. Kalori. Bagaimana pula kalau kilogram? Kalau kilogram pula, maaf, kilokalori. Kalau kilokalori, kita hanya tambah 1 kilokalori dan dengan nilai yang sama iaitu 4.2 kilojoule. Sebab kilo bermaksud ada 3 kosong kat belakang kan. Jadi bagaimana pula singkatan untuk unit kilokalori? Untuk kilokalori kita biasa tulis KCAL. Jadi kalau anda jumpa unit KCAL ini, maka kita baca ia sebagai kilokalori. Kalau tak ada K kat depan, itu adalah kalori. Maksudnya nilai dia lebih kecil. Sementara untuk menulis kilojoule pula, kita hanya menulis dengan K huruf kecil dan J mesti huruf besar. J joule mesti huruf besar, kalori huruf kecil. Seterusnya mari kita lihat. Tadi cikgu cakap ketiga-tiga ini menghasilkan tenaga yang berbeza kuantiti. Jadi ini adalah nilai tenaga yang dihasilkan oleh lemak, karbohidrat dan protein dalam kuantiti yang sama, iaitu 1 gram. 1 gram lemak, 1 gram karbohidrat dan 1 gram protein menghasilkan tenaga sebanyak 37 kilojoule. Untuk lemak, sementara karbohidrat dan protein hampir sama ataupun sama. 17 dan 17. Kita nampak kat sini, sama. Jadi karbohidrat dan protein menghasilkan nilai tenaga yang sama bagi setiap 1 kilogramnya. Berbeza sangat dengan lemak. Sebab tu kita cakap lemak membekalkan tenaga 2 kali ganda atau lebih daripada karbohidrat. Untuk kalori pula, lemak adalah 9, sementara karbohidrat dan protein adalah 4. Dan anda akan menggunakan jadual ini, bacaan ini
nilai ini untuk pengiraan nanti. Okey, penting ini ya. Dan kita boleh lihat yang manakah menghasilkan tenaga yang banyak, iaitu lemak. Okey, sementara yang sedikit penghasilan tenaganya adalah karbohidrat dan juga protein. Semua di sini cikgu nak share ya. Ini adalah nilai kalori makanan yang kita boleh dapati daripada bahan-bahan makanan yang kita kumpulkan. Okey, ini kita kenali ya sebagai maklumat pemakanan. Okey, ataupun in English kita sebut sebagai nutrition fact. Okey, jadi maklumat pemakanan ini perlu diletakkan pada setiap bahan makanan. Okey, contohnya di sini ya, ini adalah pada kotak hasil tenusu, iaitu susu ya. Okey, kita boleh nampak jelas kat sini dia tunjukkan nutrisi bagi setiap 100 ml. Okey. Dan kita boleh nampak di sinilah dikira dalam unit tenaga dan juga dalam unit kalori, iaitu kilokalori. Dan juga berapakah gram bagi protein, karbohidrat dan sebagainya. Seterusnya ini adalah maklumat pemakanan yang terdapat pada makanan dalam tin. Dan ini pula adalah sedikit perubahan bagi kaedah ataupun format nutrition fact, okey, yang kita tengok sumbernya daripada FDA, okey, dan ada sedikit perbezaan lah yang jelas di sini. Dia lebih nak highlightkan tentang kalori, okey, dan juga okey, saya rasa itu saja dia nak highlightkan kepada kalori, dan yang lainnya dia highlightkan tentang saiz hidangan, okey, untuk kita mudah nampak. Okey, seterusnya pula ini cikgu nak sharekan dengan anda fakta nutrisi, okey, bagi contoh makanan yang mengandungi lemak dan kolesterol yang tinggi. Bagaimana kita nak pastikan makanan kita itu mempunyai lemak dan kolesterol yang tinggi supaya kita dapat kurangkan pengambilan makanan tersebut. Okey. Okey, antaranya ialah jika anda dapat lihat di sini lemak yang mempunyai dua jenis ya. Lemak tepu, okey, ini sangat bahaya, dan yang paling bahaya adalah lemak trans. Jika lemak ada mengandungi lemak trans, tambah lagi kalau banyak tinggi nilainya, maka kita perlu elakkan. Okey. Jadi lemak tepu dan lemak trans ini adalah mengandungi kolesterol yang tinggi. Badan kita memerlukan lemak ya. Okey, tapi bukanlah dalam lemak yang tepu dan lemak trans. Yang terbaik adalah kita ambil lemak daripada tumbuhan, iaitu lemak tidak tepu. Okey, baik. Sekarang ini cikgu nak share dengan anda soalan yang pertama melibatkan pengiraan. Okey, untuk soalan pertama ini kita akan belajar bagaimana untuk menghitung jumlah kalori. Okey, kita mulakan dengan soalannya, iaitu Aiman tidak mahu makan nasi pada waktu pagi. Jadi, Aiman makan 3 biji pisang dan 2 cawan susu sahaja untuk sarapan paginya. Jadi, kita perlu hitung berapakah jumlah kalori bagi sarapan yang telah pun diambil. Okey, jadi ini adalah maklumatnya. Okey, iaitu pisang dia makan sebanyak 3 biji. Dan nilai kalori bagi satu unit, maksudnya satu pisang, okey, mencapai kalori sebanyak 65 kilokalori. Okey, satu biji pisang. Okey, untuk susu pula, Aiman minum 2 cawan susu. Untuk setiap unit, iaitu satu cawan susu, mengandungi kalori sebanyak 135 kilokalori. Jadi sekarang ini mari kita hitung berapakah jumlah kalori yang telah pun diambil oleh Aiman pada pagi tersebut. Okey, walaupun hanya memakan 3 biji pisang dan 2 cawan susu. Okey, jom mari kita mengira sama-sama. Okey, jadi biasanya cikgu akan ajar pelajar untuk membuat satu kolom tambahan di tepi ini supaya memudahkan pengiraan kita. Okey, so cikgu dah tambah dah pengiraan di sini. Okey, jadi di sini kita dapat lihat ya, Aiman makan 3 biji pisang
Jadi, nilai kalori bagi sebiji pisang adalah 65. 65 ini kita perlu darabkan dengan 3. Sebab ada 3 unit pisang. Okey, 65 kilokalori darab 3. So, kita perlu gunakan kalkulator kita. Okey. 65 darab 3. So, sama dengan 195. Unitnya adalah kilokalori. Okey, anda kena tulis unit ya, sebab kilokalori dan kalori adalah berbeza. Okey, kalau kita tak tulis unit, kita tak tahu dia adalah kilokalori ke, kalori sahaja ke, ataupun joule. Okey, jadi unit sangat-sangat penting kena tulis. Okey, yang seterusnya ialah susu pula. Okey, bila susu bagi satu cawan adalah 135 kilokalori. Okey, disebabkan Aiman minum sebanyak 2 cawan, jadi kita darab 2. Okey, kita tekan kalkulator. So, jawapan akhirnya adalah 270 kilokalori. Ini adalah jumlah kilokalori bagi pisang, 3 biji pisang, dan 270 kilokalori adalah kalori bagi 2 cawan susu. Okey, jadi untuk dapatkan jumlah kalori, kita perlu tambahkan jumlah kalori keseluruhannya. Okey, jadi kita perlu tambahkan bagi pisang iaitu 195 kilokalori ditambahkan dengan 270 kilokalori. So, bersamaan dengan 195 tambah 270, 465 kilokalori. Inilah jumlah kalori yang telah pun diambil oleh Aiman pada pagi tersebut. Okey, cikgu nak tanya tambahan soalannya. Bagaimana daripada nilai kalori ini kita nak tentukan ataupun kita nak dapatkan berapakah nilai tenaganya? Cikgu tambah lagi soalannya. Okey, jadi berapakah nilai tenaga yang dihasilkan oleh makanan Aiman tadi? Okey, berapakah tenaga yang dihasilkan? Jadi, untuk menjawab soalan ini, mari kita ulang kaji tadi yang cikgu dah terangkan ya. Bagi 1 kalori 4.2 joule. Bagi 1 kilokalori KCL, kita perlu tukar kepada unit kilojoule untuk tenaga. Tenaga mesti dalam unit joule. Maka kita perlu darabkan dengan 4.2. Okey, so mudah saja. So, kita darablah. Okey, mari kita darabkan. Okey, jadi untuk dapatkan tenaga pula, daripada 465 kilokalori yang telah pun berjaya dimakan, jadi kita darabkan dengan 4.2 untuk mendapatkan nilai bagi kilojoule. Jadi cikgu darabkanlah 465 darab 4.2. So, kita dapat jumlahnya ialah 1953 kilo. Maaf, terbatuk. Okey, kilojoule. Kenapa cikgu pakai kilojoule? Sebab kita pakai kilokalori kat sini, KCL. Jadi bermaksud 1954 kilo juga adalah ribu joule. Maksudnya sangat banyak. Mencecah 1 juta joule. Okey, jadi ini adalah jalan kerjanya. Jika soalannya adalah jumlah kalori, jadi anda perlu pastikan jawapan anda adalah berakhir dengan unit kilokalori ataupun kalori sahaja. Tetapi jika soalannya yang diminta adalah jumlah tenaga, maka anda perlu membuat darab 4.2 untuk mendapatkan berapakah bilangan joule yang terlibat. Okey? Okay, tapi jika soalan ini memadai jika jawapan anda berhenti sehingga di sini. Untuk soalan ini, inilah jawapannya. Okey? Okey, mari kita lihat pula untuk soalan yang kedua. Cikgu nak sharekan dengan anda. Okey. Jika tadi ialah Aiman, ini pula adalah Bella. Okey, Bella ini suka makan 2 keping roti putih. Okey, yang disapu dengan
mentega kacang iaitu peanut butter untuk sarapan pagi. Okey, sekarang ini soalannya ialah hitung jumlah tenaga. Okey, jika tadi adalah jumlah kalori, ini adalah jumlah tenaga, dan pastikan jawapan anda mestilah berakhir dengan joule ataupun kilojoule. Okey. Dan kita lihat ya. Dan berikut adalah maklumat bagi kedua-duanya. Okey, ini adalah sarapan pagi bagi Bella. 2 keping roti beserta peanut butter. Okey, untuk roti, okey, di sini adalah roti coklat. Okey, tapi cikgu tulis kat sini roti putih ya. Okey, untuk roti putih, bagi kalori untuk satu hidangan ataupun yang melibatkan 2 keping ya, mengandungi lemak iaitu sebanyak 4 gram. Sementara karbohidrat adalah 45.8 gram. Okey, karbohidrat banyak sebab ini adalah roti. Lemak juga ada. Okey, sebab dalam pembuatan roti kita perlukan juga menggunakan butter, okey, dan juga sedikit minyak mungkin. Okey, seterusnya adalah jadi sekarang kita boleh mula menghitung. Okey, kalau kita lihat lemak di sini adalah 4 gram. Jadi kita ambil di sini ialah 4 gram, kita darabkan dengan nilai. Okay, kita kena rujuk jadual yang telah cikgu tunjuk tadi ya, iaitu bagi 1 gram lemak yang menghasilkan tenaga sebanyak 37 kilojoule bagi 1 gram sahaja. Okay, tetapi sekarang untuk roti putih kita ada 4 gram. Okay, 4 gram. Jadi kita perlu darabkan dengan 37 untuk mendapatkan nilai bagi kilojoule ya. Jadi kita perlu darab dengan 37. So, seterusnya untuk karbohidrat pun sama. Di sini untuk roti tadi, karbohidratnya adalah 45.8 gram. Kita perlu darabkan dengan nilai 17. 1 gram karbohidrat maknanya 17 kilojoule. Okay, ingin cikgu ingatkan ya, jika soalannya ialah bukan tenaga tetapi kalori, jadi anda perlu dapatkan nilai di sini iaitu dalam unit kilokalori. Jika soalannya dalam tenaga, untuk mendapatkan tenaga, maka kita gunakan nilai bagi kilojoule per gram. Okey, itu beza ya. Okey, kemudian seterusnya untuk protein pula, bagi dalam roti putih ini ada 0.9 gram protein. Jadi kita darabkan dengan nilai 1 gram protein menghasilkan 17 kilojoule. Jadi ini yang kita perlu hitung. Okey, jadi mari kita hitung sama-sama. 4 darab dengan 37 kilojoule. Jadi kita dapat hasilnya adalah 148 kilojoule. Okey. Because kat sini tadi adalah dalam unit kilojoule. Okey, seterusnya ialah 45.8 kita darabkan dengan 17, jawapannya adalah 778.6 kilojoule. Ada point di situ. Dan seterusnya, okey, jadi untuk proteinnya kita dapat 15.3 kilojoule. Okey, jadi soalannya tadi adalah jumlah tenaga. Untuk roti tadi kita perlu tambah keseluruhannya. Okey, jadi kita tambah saja 148 tambah 778.6 dan kita tambah 15.3. Okey, hati-hati dengan perpuluhan, dan jawapan yang kita dapat adalah 941.9 kilojoule. So, ini adalah jawapan bagi roti putih sahaja. Okey, untuk mentega kacang kita belum kira lagi. Okey, jom kita hitung sama-sama. Okey, untuk lemak ialah 18 gram di sini. Okey, jadi cikgu tulis 18 gram. Kita darabkan dengan 37 nilai bagi lemak tadi ya, kilojoule. Dan untuk karbohidrat pula di sini adalah 9 gram. Kita darabkan dengan untuk karbohidrat di sini adalah 17 kilojoule. Dan juga seterusnya adalah protein di sini adalah 10 gram. So 10 gram ini kita darabkan dengan nilai bagi 1 gram protein adalah 17 kilojoule. Okey. So kita darabkan 18 darab 37, so kita dapat 666 kilojoule. Okey, seterusnya 9 darab dengan 17, so 1
153 kilojoule, dan sekali 10 darab dengan 17 kita dapat 170 kilojoule. Okey, untuk mendapatkan jumlah bagi mentega kacang, kita perlu tambahkan keseluruhannya. 666 kita tambahkan dengan 153 tambah dengan 170. Okey, jadi jawapan akhir yang kita dapat adalah 989 kilojoule. Jadi ini adalah nilai bagi tenaga bagi satu hidangan mentega kacang. Okey, lebih kurang seperti inilah untuk disapukan pada 2 keping roti. Okey, jadi soalannya ialah hitungkan jumlah tenaga yang dihasilkan daripada keseluruhan sarapannya itu. Jadi, keseluruhan sarapannya itu perlu dicampurkan keseluruhan roti ditambahkan dengan keseluruhan tenaga daripada mentega kacang. Okey, jadi kita tambahkan 941.9 ditambahkan dengan 989, okey, dalam kurungan kilojoule. Okey, jadi kita boleh tekan kalkulator. 941.9 ditambahkan dengan 989, jadi jumlahnya adalah 1930.9 kilojoule. Wow, tingginya jumlah tenaga yang dihasilkan oleh roti dan mentega kacang. Jadi jika anda tidak mahu mensia-siakan tenaga ini ataupun tidak mahu tenaga ini bertukar menjadi lemak di dalam badan anda, jadi anda perlu melakukan aktiviti iaitu yang mencapai sehingga 1930 kilojoule. Okey? Okey, seterusnya kita lihat pula apakah kepentingan gizi seimbang. Okey, macam cikgu cakap tadi, makanan ini kita tidak boleh ambil terlalu banyak dan tidak juga boleh ambil dalam kuantiti yang terlalu sedikit. Dan ia juga pula bergantung juga kepada jenis-jenis kelas makanannya. Jadi dengan kelas makanan yang betul, dengan cukatan kuantiti yang bersesuaian dengan betul, maka kita akan dapat makan dan memastikan tubuh badan kita menerima gizi yang seimbang. The keyword is seimbang. Okey, tidak terlalu banyak, tidak terlalu berlebihan dan tidak pula kekurangan. Okey, jadi apa kepentingannya? Okey, kepentingan yang utama bagi gizi seimbang ini ialah untuk kita mengekalkan kesihatan badan kita. Okey, itu yang paling penting sekali. Okey, jadi selain daripada mengekalkan kesihatan badan kita dengan gizi yang seimbang ini, ia juga dapat membantu kita menentang daripada penyakit ataupun jangkitan. Okey, contohnya ialah vitamin C contohnya. Vitamin C perlu ada dalam badan kita, okey, untuk melawan penyakit. Okey, seterusnya ialah gizi yang seimbang penting dalam membekalkan tenaga. Ya, ini yang sangat penting. Okey, contohnya karbohidrat, lemak, okey, semua itu menghasilkan tenaga. Okey, untuk kita menjalankan aktiviti seharian kita. Kalau tak, kita tak lawat pun. Okey, dan seterusnya adalah untuk membina sel untuk pertumbuhan badan kita. Okey, walaupun kita sudah dewasa ataupun sudah semakin tua, tetapi badan kita tetap bertumbuh. Rambut kekal bertumbuh panjang, kuku, kulit juga semakin berubah-ubah sel kulitnya. Okey, dan juga memperbaiki tisu yang mati ataupun yang sudah rosak. Contohnya, jika anda tersevet dekat jalan raya ataupun terhiris luka, jadi tisu itu dibaiki dengan anda makan protein yang tinggi. Okey, jadi ini adalah gizi seimbang yang diperlukan untuk kita seimbang. Bagaimana pula kalau kita mengambil makanan dalam keadaan yang gizi tidak seimbang? Okey, kita ambil terlebih karbohidrat contohnya. Karbohidrat terlebih gula contohnya. Okey, biasanya akan menyebabkan penyakit diabetes ataupun kita kenali sebagai kencing manis. Okey, kalau terlebih garam, okey, ataupun kurang minum air, tekanan darah kita akan tinggi. Dan jika kita mengambil makanan yang terlalu banyak lemak, lemak trans lemak ataupun lemak tepu, so kolesterol yang tinggi, okey, akan menyebabkan menghampiri penyakit serangan jantung. Seterusnya adalah berat badan yang berlebihan dan ianya akan bertambah teruk apabila anda sudah melepasi tahap
obesity. Okey, jadi ini adalah antara penyakit rakyat Malaysia yang glamour. So kita dapat lihat di sini yang paling tinggi adalah antaranya kolesterol, kemudian berat badan yang berlebihan, juga tekanan darah tinggi. Okey. Dan kedua-dua ini juga terdapat banyak persentage juga berbanding dengan penyakit-penyakit yang lain. Okey, jadi kita nak lihat ya. Di sini macam cikgu cakap tadi, berat berlebihan lain, obesiti lain. Berat berlebihan bermaksud badan kita sepatutnya lebih ringan daripada sedia ada. Tetapi kalau obesiti bermaksud badan kita terlalu besar dan berat. Okey, dan ia sangat-sangat bahaya apabila telah mencapai tahap obesiti. Jadi apakah sebenarnya obesiti ini? Okey, so cikgu nak share dengan anda apakah dia obesiti. Dan semoga kita dapat beringat-ingat supaya kita tidak mencapai tahap obesiti ini. Okey, antara punca obesiti di kalangan rakyat Malaysia adalah kerana pemakanan yang tidak seimbang. Okey, kita lebih banyak memakan fast food, makanan segera, ataupun makanan yang digoreng dengan minyak yang terlalu banyak dan digunakan berulang-ulang kali. Okey, itu antara salah satu punca. Yang kedua adalah gaya hidup yang tidak sihat. Okey, yang tidak sihat bermaksud anda hanya duduk di rumah dan bermain game di hadapan komputer anda. Anda tidak bermain bola, tidak bermain sepak takraw, badminton, tidak berjoging, tidak berriadah dan tidak menghirup udara yang segar. Juga gaya hidup yang tidak sihat seperti merokok, okey, dan selainnya lah. Iaitu dengan tabiat pemakanan yang tidak sihat. Okey, seterusnya juga macam cikgu cakap tadi, kurang bersenam. Okey, hanya duduk di rumah, okey, dan tidak menggunakan banyak tenaga. Okey, dan last sekali, obesiti ni juga dipengaruhi berpunca juga ya daripada genetik. Okey. Okey, kesan obesiti yang ditakuti adalah sakit jantung. Contohnya macam cikgu cakap tadi, akibat daripada kolesterol yang tinggi ya. Okey, jadi cikgu tulis kat sini kolesterol yang tinggi. Okey, lagi satu, obesiti juga menyebabkan kita antaranya menyumbang ke arah penyakit diabetes atau kita sebut juga sebagai kencing manis. Okay, sebab selalunya bila kita banyak makan manis, banyak makan gula, gula itu akan, jika tidak digunakan sebagai tenaga, maka ia akan tersimpan sebagai lemak. Jadi kencing manis. Jadi apabila itu berlaku ya, jadi kandungan gula dalam darah kita akan bertinggi, akan menyebabkan kencing manis, dan juga badan kita makin membesar kerana mempunyai banyak lemak. Okay, so diabetes dan kencing manis. Seterusnya ialah tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi ini juga boleh berlaku jika kita kurang makan kurang minum air, banyak makan garam, ataupun apabila salur darah kita salur darah kita dah pun diselaputi oleh lapisan-lapisan dengan lemak dan kolesterol. Jadi semakin liang dia, semakin kecil. Jadi tekanan semakin bertambah. Okey, ini adalah sangat bahaya. Okey, jadi untuk mengelakkan obesiti, kita perlu sentiasa pantau kita punya berat badan anda, iaitu jisim badan anda. Selalulah timbang, dan seterusnya kita perlulah kerap menghitung BMI kita. Okey, apa dia BMI ni? Ya, biasanya anda biasa dengar, cikgu yakin dalam mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan kan? Tetapi apakah dia BMI ni yang sebenarnya? Okey, BMI stand for Body Mass Index. Okey, index. Okey, in bahasa Melayu adalah indeks. Okey, jisim badan. Dia terjemahkan saja. So BMI kita ambil ni sebagai BMI. Jadi apakah dia BMI? BMI adalah kaedah untuk kita tak kenal pasti kategori badan kita adalah di kalangan kategori
kurang BMI ataupun normal ataupun berat badan berlebihan ataupun obesity. Jadi kita perlu hitungkan indeks ini. Kaedahnya ialah dengan formulanya indeks jisim badan adalah bersamaan dengan jisim dibahagikan dengan tinggi. Tinggi ni maksudnya adalah tinggi badan kita lah. Jisim pun jisim badan lah ya. Okey, tetapi jisim ini perlu dihitung dalam unit kilogram. Sementara ini penting ya. Tinggi kita perlu dihitung dalam unit meter. Okey, dan ini adalah formula kiraan BMI. Jisim bahagi tinggi darab tinggi kita. Okey, kedua-dua ni adalah tinggi kita lah. Okey, jadi jom kita belajar cara untuk menghitung dengan betul. Okey, Encik Syafiq mempunyai jisim badannya iaitu sebanyak 88 kg, manakala ketinggiannya adalah sebanyak 178 cm. Okey, yang cikgu nampak di sini dia menggunakan unit cm. Jadi kita perlu tukarkan 178 cm ini kepada unit meter. Jadi hasilnya kita akan dapat 1.78. Ini yang anda perlu lakukan terlebih dahulu supaya tidak silap. Okey. Jadi sekarang kita boleh hitung. Kita boleh hitung BMI kita. Okey, mesti tulis formula supaya pemeriksa ataupun anda sendiri tidak silap ketika menghitung ya. So kita tuliskan formula tinggi darab dengan tinggi. Okey, jadi kita masukkan nilai. Okey, jisim di sini ialah 88 dalam unit kilogram dibahagikan dengan tinggi iaitu kita ambil dalam unit meter 1.78 meter darab dengan 1.78 meter. Okey. Dan kita cuba hitung untuk mendapatkan hasilnya. Okey, jadi kat sini cikgu akan terus bahagi dalam kurungan 1.78 darab dengan 1.78. Okey. Jadi kita dapat jumlahnya adalah 27.77. Okey, dan ini adalah nilai BMI bagi Syafiq. Okey, jadi kita dapat lihat di sini ya, bacaan BMI bagi Syafiq 27.7. Jadi mari kita lihat. Inilah dia. Okey, 27.7 bacaan tadi. Okey. Dan dia adalah di dalam kategori overweight, iaitu berat badan berlebihan. Jika di bawah nilai 18.5, ini bermaksud berat badan anda adalah sangat berkurang. Ini bermaksud gizi anda tidak seimbang. Okey, maksudnya makanan anda tidak mencukupi, anda tidak makan mengikut kelas makanan sepatutnya. Tapi jika normal dalam keadaan 18.5 hingga 24.9, ini adalah dalam keadaan yang paling terbaik. Okey, pastikan BMI anda hasil pengiraan ini akan tergolong di dalam kategori normal ini. Okey, semacam Syafiq tadi adalah dalam overweight iaitu berat badan yang berlebihan kerana melebihi 25 sehingga 29.9. Tetapi jika BMI anda melebihi 30 dan ke atas, ini adalah obesity. Ini yang kita sebut sebagai obesity. Dan jika lebih daripada 35, ia dikenali sebagai extremely obese. Okey, dan ini perlu dapatkan rawatan. Okey, itu saja untuk subtopik kali ini. Okey, yang melibatkan tentang nutrisi dan gizi seimbang. Jadi jika terdapat sebarang soalan ataupun komen daripada anda boleh type di ruangan komen di bawah ini ya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk anda. Di dalam mempelajari sains, kita juga dapat mempelajari tentang tubuh badan kita sendiri untuk kebaikan dan kesihatan kita pada masa akan datang. Okey, sehingga berjumpa lagi. Bye. Jangan lupa like dan subscribe video ini.